Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabbihi barik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini kita di kuliah online, kuliah musim COVID-19. Mudah-mudahan wabak itu segera berangsur hilang. Kita doalah sama-sama. Jadi dan pekerjaan kita kembali seperti sedia kala. Ini harapan semua orang. So walau bagaimanapun, walau apa pun, so kita harus meneruskan kehidupan. Sama ada kehidupan itu dalam bentuk normal yang baru ataupun yang macam mana pun, kita harus hidup. Sebab kita ni sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah, malam ini 17 Ramadan, iaitu sempena dengan malam nuzulul Quran. Malam ini yang jatuh pada hari Sabtu. Jadi di mana Quran itu malaikat Jibril mengambilnya di Lauhul Mahfuz. Jadi istimewa malaikat Jibril dia hafal semua Quran tu. Apa yang dia hafal di Lauhul Mahfuz dan bawa ke Baitul Izzah, iaitu di langit dunia. Daripada Baitul Izzah tu diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bab pertama kalinya, surah yang pertama diturun adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kisah itu amat menarik. Ketika pertama kali Jibril memeluk akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sampai 3 kali peluk. Bila disuruhnya baca kata Nabi, kata Muhammad apa itu? Iqra wahai Muhammad, aku tak boleh baca, aku ummi, kata dia. Sampailah kali yang ketiga, barulah Nabi kita Muhammad mampu untuk membaca ayat Al-Alaq itu. Jadi kisah itu yang cukup menarik. Kenapa Jibril memeluk akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya pelukan itu menggambarkan transfer, pemindahan Al-Quran dan juga segala ilmu-ilmu yang lain daripada Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan diisyaratkan peluk tu, maknanya dipindahkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jua maklumat, apa jua ilmu diberi kepada Nabi. Itu menunjukkan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So, jadi saya pun tak nak panjang tentang tajuk Nuzulul Quran ni. Jadi benda ni dah jadi umum, orang pun dah semua dah faham macam mana kisah-kisah dia. Cuma sekadar kita mengambil berkat malam ini, malam Nuzulul Quran. Jadi yang mana baca Quran, silakan. Kalau untuk hari ni dah sampai juz yang ke, malam ni yang ke-17 dah. Juz yang ke-17. Bacalah sambil kita belajar, sambil kita baiki balik mana yang salah. Jadi setiap tahun tu itulah kerja kita, jadi bacaan Quran ni. Baik, alhamdulillah, saya terus ke tajuk kita malam ni, iaitu tentang, malam ni saya masuk kepada tajuk yang ketiga, iaitu tentang ilmu tasawuf. Kita ngaji continue. Kita kena ngaji. So saya nak completekan kita punya tajuk rukun agama tu yang 3. Pertama, iman, Islam, ihsan. So malam ni saya akan terus ke bahagian mabadi bagi ilmu tasawuf. Dan kita nak tutup bab ni dulu, nak bagi faham dulu. Sebab kita akan masuk, semalam pun kita dah bincang sama-sama tentang bagaimana tentang al-jawarih, anggota jawarih sebagai amanah Allah, sebagai satu nikmat kepada kita, untuk kita menjaga.
nikmat tersebut, dan kita tak boleh dahaka kepada Allah dengan menyalahgunakan. Sebab kalau kita salah gunakan, kat mana? Bila salah guna, bukan kegunaan untuk kebajikan, kebaikan, maka Allah ancam dengan azab, wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu kufur nikmat aku, azab aku pedih. Termasuklah kufur nikmat itu menyalahgunakan 7 anggota yang Allah bagi itu. Anggota tu yang bagi termasuk yang mana jawarih ni anggota yang nampak dengan anggota yang tidak nampak. Jadi benda ini berkaitan dengan iman. Jadi daripada awal kan saya cuba bawa masuk tentang konsep keimanan. Iman dengan puasa, iman dengan anggota jawarih, bagaimana nak menjaga anggota tu supaya tak salah guna. Supaya kita tidak menggunakan mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat kaki tangan. Maknanya menyalahgunakan ke arah kejahatan, kemaksiatan, kufur, bukan ke arah keimanan. Bila kita dah mengaji macam ni, baru kita nampak banyak sangat kita salah. Kan? Kita sesuka hati je. Kita rasa sombong, kita rasa bangga ada wajah yang cantik, kita tayang, kita jual wajah kita. Sedangkan benda tu bukan untuk tayangan, untuk menggunakan nikmat. Soal cantik, soal itu Allah punya kuasa. Pandangan mata manusia saja yang melihat cantik tu. Walaupun orang kata ada orang yang huduh, tapi ada orang melihat dia tak cantik. Baik, so jadi itu yang kita banyak. Sebenarnya pengajian ini, kita belajar fiqh dengan tauhid ni, kita nak ambil yang bagi fardu ainnya. Di mana had fardu ain bagi tauhid? Untuk sampai peringkat dapat kita kenal Tuhan dengan dalil akal dan dalil naqli. Mana had pengajian kita dalam bagi fiqh? Iaitu sekadar boleh membetulkan segala amalan-amalan dalam rukun Islam yang 5 tu. Itu had dia. Jadi had tu sekadar fardu ain. Maka syarak menetapkan itu had dia. Bukan lebih tu. Yang lebih tu kalau nak ambil, yang terbaik lah. Demikian juga dengan tasawuf. Mana had pengajian ilmu tasawuf? Jadi dalam ketiga-tiga pengajian ini, pertama sekali kita nak tahu dulu mana mabadi dia. Supaya kita tak keluar daripada ruang lingkup mabadi itu sendiri. Contents ilmu itu sendiri. Kalau tasawuf, kalau fiqh dekat mana? Tauhid dekat mana? Ni tasawuf pula. So kita jelas kat kita. So kita nak mengaji, kita tak lari dah, kita tak derail. Kita masih tetap on the track, on the rail. Itu tujuan kita sebenarnya, nak memahami tentang perjalanan mabadi ni. Mabadi ni saya rasa jarang orang bincang mabadi ni. Ada dalam kitab tu, ada, cari pun ada. Tapi orang tak peduli. Orang ingat benda apa mabadi ni. Semenjak musim Covid ni lah baru kita dapat dengar perkataan ni. Tidak tak peduli pun. Kita tahu duit, projek, niaga, dunia, reta, kereta, aset, property, tu yang kita tahu. Bila kena kurung macam ni, barulah kita nampak benda-benda yang tak pernah kita terfikir. Sedangkan benda ni lah paling penting sekali. Okey. So jadi tasawuf ni, kita tengok imam yang berkata, kita ikut Imam Junaid Al-Baghdadi. Maksud tasawuf tu sendiri adalah membersihkan hati dari selain Allah. Maknanya kena berjuang memadamkan semua ajakan yang berasal dari hawa dan nafsu. Mementingkan kehidupan yang lebih kekal. Maknanya kita penting akhirat, bukan dunia. Dunia ni tak kekal. Akhirat itu abadan abada, yang kekal selama-lamanya. Menyebarkan nasihat kepada umat manusia. Nasihat. Apa dia nasihat? Ajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Itu dia. Kemudian, dan mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam segala hal. Sebab apa? Sebab Rasul itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. So Nabi itu, Muhammad itu, Rasulullah itu ada sebagai contoh teladan yang agung. Dia apa Nabi ni? Dia sebagai apa? Sebagai khuluqul Quran, khuluqul azim, akhlak Al-Quran. Nabi ni. So jadi tasawuf ni, kalau kita tak mengaji, kita akan salah faham. Sebab tu tasawuf ni kan selalu orang salah, orang pandang negatif. Sebab takrifan dia tu pertama sekali sangat kurang. Para ilmuwan, para agamawan yang bercakap tentang tasawuf. Pasal orang tak nak cakap, pasal susah. Takat fiqh banyak orang cakap. Tentang Quran banyak orang cakap. Tapi bab fiqh, bab tauhid, tasawuf ni
Cukup kurang cakap. Terutamanya kalau tauhid dalam masalah sifat 20 sifat ketuhanan ni memang jarang-jarang. Kalau dalam TV tu boleh bilang tak ada atau tak ada langsung. Kalau kena yang pok-pok Wahab duduk dalam tu, memang langsung tak bunyi sifat 20 tu. Tasawuf langsung Tasawuf ni jadi musuh lah pada kaum mudah ni. So jadi macam mana kita nak, benda ni makin lama makin hilang, makin pupus. Sedangkan dia sebahagian daripada agama. Nak buang ni mana tasawuf, pasal itu akhlak Rasulullah. Akhlak Nabi tu, akhlak tasawuf tu, sebab tu orang ahli tasawuf tu dia lembut. Dia zuhud macam Nabi. Nabi yang macam itulah zuhud. Kita pula pantang tengok orang zuhud sangat. Kat rumah kita kata macam-macam, tengok tu tinggal dunia lah, tak peduli dunia. Mentang-mentang kita ni hubut dunia, kita marah kat orang tak hubut dunia macam kita. Sebenarnya dunia tu mati, fana, binasa dunia ni. Akhirat tu yang kekal abadi. Jadi yang kekal tu dia tinggal. Dia pergi ambil yang nak tinggal ni, yang sekejap sementara ni. Tu. Itu kata Junaid, maknanya tasawuf tu adalah membersihkan hati. Macam mana tasawuf tu nak menyucikan hati? Hari tu kita dah belajar, saya dah cerita dah macam mana. Tasawuf tu rukun dia berapa? 2. Pertama puji, yang kedua keji. Puji itu apa? Iman dan taat. Keji itu apa? Kufur dan maksiat. Itulah benda yang sama je, cuma yang tu kita hurai dalam bentuk simple, nak bagi faham tasawuf, nak bagi faham, nak nampakkan benda ni. Kena mengaji, kena buang, nak kena suci, nak kena cuci dulu 10 sifat mazmumah yang dicela oleh syarak tu. Sebab sifat tu dia duduk pada kufur dan maksiat, tak boleh pergi. Kalau puasa pun kita duduk tempat kufur maksiat tu, puasa tu dia sia-sia je. Dia nak kena buang dulu perangai kufur dengan maksiat tu. Itu yang saya duk sebut dari situ, kerana orang memang tak suka pun. Benda tak nak ngaji, pelik tasawuf ni sesat ke apa ni? Sikit-sikit sesat. Ngaji tak lagi, dah tuduh sesat dah. Nanti ngaji ke habis dulu, pun kita nampak dulu. Bagi peluang dulu kita ngaji. So jadi itu tasawuf, nak sucikan hati. Sebab hati bila ada syirik, maka Allah tak terima semua amal kita. Nak buang syirik bukan boleh buang lempar macam tu, aku tak nak syirik tu. Tak. Syirik tu dia melekat macam mana karat-karat yang melekat pada besi tu. Senang nak buang. Nak kena polish, nak kena itu ini. Tu. Tu jadi kata Imam Junaid. Kemudian apa kata Imam Malik bin Anas? Barang siapa yang mempelajari fiqh tanpa tasawuf, maka dia telah fasik. Barang siapa mempelajari ilmu tasawuf pula tanpa fiqh, maka dia telah menjadi zindik. Ni lagi berat. Orang yang mengaji fiqh sahaja, dia fakih fiqh. Tasawuf dia tak ada. Maka dia tu fasik. Dah fiqh tanpa tasawuf berfasik. Kalau tak mengaji fiqh langsung, itu yang mengaji fiqh, tapi dia tinggal tasawuf, dah jadi fasik. Kalau yang fiqh saja, yang fiqh pun tak ada, fiqh pun tak kerti, nak hukum apa tu? Itu lagi berat. Demikian pula orang yang mengaji tasawuf. Dia mengaji tasawuf, tapi dah tak ada fiqh. Tasawuf saja tu yang jadi sembahyang hakikat, kahwin batin, nikah batin. Tu bila penyakit, bila mengaji tasawuf tanpa fiqh. Maka kata Imam Malik, dia telah menjadi zindik. Zindik ni hak paling teruk punya manusia, zindik lah. Bawah pada munafik tu lagi tu. Tu zindik. Macam orang tak ada mazhab lah. Dia tak ada mazhab, dia duduk buat mazhab sendiri, dia baca hadis ke apa, dia duduk hukum sendiri. Tu sesat, ni bid'ah, ni bid'ah. Sama juga. Dia jadi zindik juga bila tak ikut mazhab. Ni pun saya kata, kalau kita mengaji lagi, kita memang pening kepala. Kita ni ikut siapa sebenarnya ni? Ustaz ni ceramah jangan ikut mazhab-mazhab. Tak ada, tak boleh. Kena ada mazhab. Pasal kita tak faham agama tu. Jadi kata Imam Malik lagi, manakala barang siapa yang menghimpunkan kedua-dua ilmu tersebut, maka itulah sebaik-baik dan sesempurna perkara. Maknanya, orang yang menggabungkan, dia mengaji fiqh, ada tasawuf, ada tauhid kat situ. Maka orang ni yang paling terbaik sekali. Dia gabungkan. Sebab tauhid tu dia mendekati kepada tasawuf dah. Tauhid tu. Dia nak masuk kepada tasawuf. Nanti kita mengaji tauhid, dia mesti pergi ke tasawuf. Pasal dia asas untuk makrifah kepada Allah. Sebab tauhid yang kita belajar fardu ain ni adalah untuk mengenal Allah, untuk makrifah kepada Allah dengan jalan hukum-hukum akal. Itu dipanggil hukum akal. Hak awal dia. Lepas itu, dah faham semua fardu ain, dah sudah kita akan masuk dalam tasawuf pula. Maka kita akan masuk bagaimana pula nak menyucikan, nak mengheningkan, nak menjernihkan fiqh dan tauhid pula. Nak cuci semua benda-benda tu supaya tidak ada syirik riak yang 10 sifat yang dikeji oleh syarak tu.
Kita masuk situ balik. Ini kita akan pergi one by one kat situ. Okey, ini yang bahagian yang pertama dulu. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. So, jadi tadi penjelasan peringkat awal. Okay, yang ini sambung sikit lagi. Kunci ilmu tasawuf. Benda sama juga sebagai kunci dia. Tasawuf ni dianggap sebagai suatu perjalanan menuju Allah. Tasawuf ni sebagai suatu perjalanan. Perjalanan kita menuju hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kata-kata tasawuf tu. Sebab dalam tasawuf ni, kalau kita mengaji ilmu tasawuf ni, dia ada murid, dia ada guru, dia kena ada mursyid dia. Tasawuf kalau tak ada tok guru memang sesat, senang-senang sah-sahkan sesat larat habis. Lagi tak boleh. Sebab tasawuf ni bidang ni jauh. Sebab bila kita masuk ilmu tasawuf, kita dah mula untuk mengintai-ngintai akan alamul ghaib. Kita dah mula nak menerjah masuk ke dalam alam ghaib. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Lagi teruk. Masuk dalam tasawuf ni, bahasa dia memang bahasa dia fantastik. It's bombastic. Sebab bahasa dia banyak bahasa kiasan. Dia ada falsafah dia kat dalam situ, dalam ilmu tasawuf ni. So kita kena ada mursyid, tak boleh kita baca Google. Walaupun ada dalam Google, walaupun dalam kitab, kena ada tok guru nak hurai. Pasal tafsiran dia tu memang tersangat rumit. Kan? Saya lalu benda tu dulu, saya dah lalu. Macam mana mengaji hikam tu sudahlah. Kitab hikam tu mengaji, nak cari tok guru, nak kupas hikam tu kan senang. Hikam tu ilmu tasawuf. Bahasa dia kata kalam-kalam dia tu. Kalam bagi Syekh Ibnu Athaillah, nama dia Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah. Dia orang Iskandar, Iskandariyah di Mesir. Saya pergi di makam dia di Iskandariyah di Mesir. So jadi ada kalam-kalam dia, ada kata-kata dia yang susah kita nak faham. Melainkan kena ada guru yang menghuraikan maksud-maksud kata tersebut. So bila kita masuk ilmu tasawuf, kita kena ada murid, ada guru. Murid dipanggil murid yang salik, murid yang berjalan. Mana murid yang salik ni ataupun salikin, murid yang berjalan menuju Allah. Bukan yang pekah tauhid tak tuju Allah, dah tuju dah, cuma tak khusus ya. Jadi bila dia masuk dalam pengajian tasawuf, mesti kena ada guru dia. Tak boleh, setan akan menyesatkan dengan senang-senang saja. Jadi sebab tu kita kena faham. Emma kita mengaji pekah sebenarnya kena ada guru. Dan tauhid pun kena ada guru. Tidak, kita tak faham. Jangan dapat faham sendiri-sendiri. Lepas tu kalau kita tengok, sebenarnya berpegang kepada kitab Allah merupakan tujuan asal dari ilmu tasawuf. Iaitu seseorang yang betul-betul menghayati tasawuf sama ada salik ataupun murid zatnya adalah manusia biasa, namun sifatnya sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Jalani ialah Al-Quran. Dia tak lari. Tasawuf ni dengan Quran ni cukup rapat dengan hadis. Dia terlalu rapat. Ni dalam istilah pengajian tasawuf. Jadi kita kena faham juga bila sebutkan ilmu tasawuf ni, macam mana kena ada murid, kena ada guru kat situ. Sebab tu cerita dia panjang tasawuf ni, tapi untuk peringkat awal ni, sebab kita nak menjadi mabadi, nanti kemudian kita akan sembang tentang tasawuf ni. Kemudian berkata oleh Said Al-Taifah Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Dia kata apa? Inilah kunci tasawuf. Ini kunci tasawuf. Apa dia? Ilmu kami ini adalah berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Mana dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Dan sesiapa yang tidak beramal dengannya, bukanlah daripada kelompok kami, ahli sufi. Ahli sufi ni nanti cerita apa dia panggil sufi itu apa. Macam mana saya datang perkataan sufi tu. Perkataan suf tu. Pakaian-pakaian yang daripada kulit kambing lah apa semua kan tu. Mana orang ni dia tolak kenikmatan dunia ni kan. Dia ada kumpulan kelompok-kelompok macam ni. Jadi demikian juga berkata seorang lagi imam, Ibnu Ajibah Al-Hasani. Ini orang sufi semua. Seorang yang sampai kepada makam tahqiq adalah mereka yang teguh pegangannya kepada janji Allah, yakni Al-Quran. Baik. Kemudian, macam mana pula kita tengok orang ahli tasawuf ikut Rasulullah? Macam mana orang tasawuf ikut sunnah Rasulullah? Apakah orang tasawuf tinggal sunnah Rasulullah? Orang kata macam, sebab timbul fitnah. Ilmu tasawuf ni dipitnah segila-gilanya. Sebab apa? Bila kapitalis melihat lompongnya umat Islam bila tiada tasawuf. Jadi dia sengaja createkan, dia ciptakan kumpulan kelompok-kelompok orang-orang Melayu Islam ni sendiri yang berakhlak, berperangai kapitalis, berilmu sekular. Dan orang ni ditarbiah
Balik sini sampai kau balik daripada UK ni, kau pergi canai pokok-pokok di Malaysia tu. Jangan ngaji ilmu tasawuf ni. Pasal ilmu tu sesat tu dia create kan. Akhir sekali dibombastikkan, dihantam, ditaruh kau-kau punya apa ni, tentang hujah-hujah tasawuf sesat. Akhirnya orang yang tak faham agama terus mengatakan, menghukumkan bahawasanya tasawuf ni adalah salah satu ajaran sesat. Ni yang teruk sekarang hantam. Walhal kalau kita mengaji balik kita tengok, orang-orang tasawuf ni tak pernah pun dia lagi warak. Sebab sejarah kita tengok ketika Mongol, ketika Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan. Selepas itu bangkit balik. Apabila ulama-ulama di sana kembali balik mereka itu dengan menghidupkan zawiyah-zawiyah, pesantren-pesantren, pondok-pondok balik, ditarbiahnya dengan kaedah-kaedah amalan tasawuf, tariqat dan sebagainya, sehingga agama naik kembali. Cerita sejarah. Jadi kapitalis nampak, sekularisme nampak, musuh utama adalah tasawuf itu sendiri. Sebab itulah kawan saya pernah duduk di USA. Dia belajar dengan David Copperfield. Baru arwah. Dia kata, saya ustaz tau. Masa dia mengaji dulu satu seminar dia kata di US. Dia kata orang Yahudi ni dia lukis dalam gambar. Ada sekeping papan tu dia lukis gambar. Gambar orang pakai serban, pakai jubah, pegang pedang patah. Apa kata Yahudi tu? Dia kata seorang orang yang macam ni, yang pakai serban jubah macam ni kan, bawa pedang, dia boleh bunuh 1000 orang kafir. Itu kehebatan dia. Sekarang ni, apa kita nak buat? Kita lucutkan pakaian serban jubah ni pada tubuh mereka. Sebab pakaian ini melambangkan peribadi Muhammad. Muhammad telah sangat bahaya untuk orang kafir. Jadi dia ambil papan sekeping lagi. Dia lepas papan tu, terbalik jatuh, kata kawan dia. Dia cerita lah. Lepas tu dia ingat next sekeping papan lagi. Dia lukis pula gambar. Kali ni dia lukis orang Islam berpakaian, pakaian baju seluar panjang, pakaian coat, pakaian necktie. Tu smart nampak orang. Ikut pakaian barat. Kita nak jadikan orang Islam macam ni supaya kekuatan mereka itu hilang. Jadi maknanya pada serban itu adalah mahkota tajuddin, mahkota agama. Jadi serban tu pakaian Islam, pakaian Rasulullah. Serban tu, kita tak pakai serban, kita pakai cepiau. Hak jadi murtad tu kita pakai cepiau tu. Hak pakai Nabi kita tak nak pakai. Kalau pakai cepiau ni orang jahil bodoh tak apa pula, ustaz-ustaz dia pakai. Saya tengok dalam kitab dia tulis dua benda yang jadi murtad. Satu cepiau, satu lagi bow, macam rama-rama tu dekat tengkok tu. Tu dua benda tu. Tapi dia kata nak mengaji. Kalau mengaji dia jumpa lah. Oh, benda ni bolehkah cakap macam tu? Masih lagi perbahasan ulama. Kau berbahas je lah. Kau nak bahas sangat, ulama dah tulis lama dah benda tu. Mana benda tu wujud dulu lagi dah. Baru nak bahas. Saya nak pakai juga. Nak menghalalkan, ni orang panggil apa? Menghalalkan cara ni. Baik, kemudian. Jadi dalam tasawuf tu, peribadi Rasulullah adalah peribadi idaman. Sebab Nabi tu sebagai apa? Uswatun hasanah. Nabi tu the moving Quran. Wa innaka la'ala khuluqul azim. Khuluqul azim. Khuluqul Quran. Khuluq, akhlak Al-Quran. Akhlak agung. Jadi bagi orang tasawuf, peribadi Rasulullah tu adalah idaman. Sebab mereka nak menghidupkan balik sunnah seperti mana Nabi tu. Sebab tu kita tengok kehidupan Rasulullah macam mana. Tengok sejarah masjid. Bukan macam masjid di Terengganu yang masjid kilau-kilauan tu, bukan macam masjid di Shah Alam ke, masjid di Putrajaya ke yang hebat-hebat. Masjid zaman Rasulullah tu daripada batang tamal dan tamal je. Lantai pun lantai tanah je. Kan? Bukan tak boleh buat teknologi tu. Apakah Rasulullah tak boleh buat teknologi tu? Nabi lagi hebat dengan kita. Tapi Nabi tak buat macam itu. Bukan kata tak boleh. Boleh. Tapi orang-orang tasawuf ini, dia ada dalam kehidupan Rasulullah. Macam Huzaifah bin Yaman contohnya. Sahabat-sahabat Nabi yang memang hidup dia untuk menjadi ahli sufi. Kan? Dia datang bai'ah Rasulullah. Dipanggil dalam Hayatus Sahabah cerita dia datang bai'ah tu untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Dia bai'ah dengan Nabi. Nak buat baik je. Ada cerita tentang bai'ah dalam kisah-kisah dalam Hayatus Sahabah, kisah para sahabat Nabi tu. So jadi orang-orang ahli tasawuf ni dia nakkan peribadi Rasulullah. Tapi nak mencapai peribadi Rasulullah tu bukannya senang. Sebab apa? Sebab sunnah yang dipahami oleh ahli sufi itu perlu dimulakan dengan adab. Kerana adab itu adalah roh bagi sunnah. Maknanya nak menghidupkan sunnah Nabi itu kena ada adab. Itu yang kita sebut adabul mukmin. Saya ingat saya mengaji kemarin, Tok Udut cerita dalam kitab tu. Kena ada adab mukmin, maknanya adab bagi orang yang beriman. Maknanya nak tegak sunnah Rasulullah tu, kalau tak beradab, tak ada adab, tak ada akhlak dia, maka sunnah tu kita tak boleh nak tegak. Nak pakai jubah kita tak berani. Orang kata ni pakaian Arab, mari pula pok-pok hak tu dia duduk karut.
Hidup kalut pula, dia kata pakai berjubah ni, dia kata pakaian Arab, tak ada kena mengena dengan agama. Kalau gitu Nabi pakai seluar panjang lah gitu. Seluar pun Nabi pakai, tapi di dalam, di luar tu jubah Rasulullah pakai. Tengok pakaian Nabi, ada di Museum Tok Kapi di Turki tu, macam mana pakaian Nabi. Lengan dia besar, macam orang-orang di Aswan di Mesir. Tengok dia keluar sekali dekat Kairah tu, dia datang dengan pakaian dia, jubah sorban dia, nampak. Betul pakai pakaian Nabi. Pakaian ni menggerunkan puak kafir. Orang kafir cukup takut tengok kalau orang pakai sorban. Dulu saya ingat zaman dulu kalau jumpa haji ni, orang kafir, haji ya, apa khabar haji? Apa khabar haji? Haji ada bagus ke haji? Orang kafir cukup takut. Selepas ditukarnya pakaian, pakaian orang mukmin ditukar dengan pakaian coat, necktie, ketakutan, kegerunan pada orang kafir itu terangkat ni, hilang tu dah. Orang kafir langsung tak takut. Tambah kepiah tak pakai, lagi orang kafir tak takut. Kepiah tak larang nak pakai, takut orang kepiah, takut bini marah, takut malu, takut orang panggil ustaz lah. Dia pakai cap tak apa. Sampai macam itu. Jadi kalau kita belajar ilmu tasawuf ni, kepala kita tak boleh buka, kena tutup. Sebab kepala tu tempat apa? Tempat kencing beraknya syaitan. Lepas tu pula, kenapa kena tutup? Sebab ubun-ubun kita atas tu. Ubun-ubun tu tempat mana roh masuk. Dan di situlah roh akan keluar nanti. Maka bila tempat roh akan keluar, kena jagalah tempat tu, kena protect. Supaya dia tidak dirosakkan oleh iblis. Iblis nak menjahanamkan ubun-ubun kita tu sebab dia tahu tempat situ, bila malakul maut cabut nyawa nanti, roh akan keluar kat situ. Lepas tu bila kita beri salam, habis beri salam, ambil tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil tangan letak atas ubun-ubun, tarik turun ke muka kita tu, sampailah ke dagu. Sambil mengatakan apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, pemudahkanlah sakaratul mautku. Sampai macam itu. Maknanya kenapa Islam menyuruh? Sebab tu tadi bila kita sebut, ahli tasawuf melihat, nak menegakkan sunnah Rasul, kena ada adab. Sebab tu kena mengaji adab. Kalau tak mengaji adab, tu jadi bukan kurang apa? Kurang ajar. Kurang diajar. Sebab tidak ada adab. Kurang adab. Sebab tu dalam akhlak Islam, dia kena ada adab. Adabul mukmin, adab orang-orang mukmin. Gitu. Orang mukmin tu dia dah muslim dah. Dia dah naik peringkat mukmin dah. Bukan muslim lagi dah mukmin dah. Kalau muslim ni belum lagi. Dia jadi ghaflah lagi. Ikut dia lah. Sebab dia tak ada iman tu. Macam tu. So, jadi kita faham baik-baik persoalan tasawuf ni. Tasawuf ni benda rumit. So, biar kita berlebih sikit masa dia kita ceramah ni, tak apa. Bagi faham. Jadi, itu idaman. Kemudian, apa yang dilakukan oleh orang sufi tidak lain dan tidak bukan adalah terjemahan daripada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terjemah balik apa yang peribadi Nabi tu. Peribadi Nabi tu dia terjemah dalam bentuk amaliyah. Dia praktiskan macam mana zikir Rasulullah, makan Rasulullah, semua tu adab. Kalau nak tengok adab, buka Ihya Ulumuddin. Dalam tu disebut satu-satu. Imam Ghazali, dia susun cukup cantik. Dia susun satu-satu adab ni sampai kadang-kadang kita nak jemu dah. Nak masuk tanda adab ni, nak tidur adab ni. Itulah Nabi. Nabi ni utusan Allah. Yang Nabi buat tu semua yang Allah ajar Nabi. That's the best practice. That's the best practice yang ada kat Nabi. Kita tak nak ikut pasal kita percaya ke Barat. Barat kata gini, Barat kata itu, ikut Barat. Ikut Nabi tak nak ikut, kolot katanya. Ikut Nabi. Saya pun pernah dulu orang cakap apa, kawan lah. Dia kata, Ustaz, bila Ustaz buka, Ustaz jubah ni, nampak kan, janggut tu kan nampak. Tak apa cantik Ustaz. Dia suruh kerak janggut. Dia suruh tak pakai jubah, pakai seluar panjang macam biasa. Tak pakai necktie lah kan. Saya kata, kat mana yang jadi salah? Kan? Ada cacat ke mana-mana ke kalau saya pakai macam ni? Saya kata saya selesa macam ni pakai. Kalau seluar tu nak cari tali pinggang lah, nak cari itu inilah kan, jadi susah. Sarung je baju. Lepas tu tak ada apa dah kita nak buat apa atas dunia ni. Tapi kadang-kadang pakai dia juga, bukan tak pakai. Kalau ada majlis-majlis ke, kita pun segan juga kan kawan dengar, pakailah sekejap. Bukan tak boleh, boleh, tak salah mana pun. Cuma kita cuba nak ikut Nabi tu. Baik. Maka dengan sebab itulah, dengan adanya kesedaran ini, maka segala sunnah Rasulullah akan dapat kita turuti dengan jujur sekaligus mengiktiraf ketuanan, bukan ketuanan Melayu nah, ketuanan siyadah, ini ketuanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut ketuanan Nabi tu, kena buang keturunan Melayu, ketuanan Melayu tu kena buang, kena ambil ketuanan Rasulullah, pasal itu yang hakikinya. Inilah yang kita nak tempuh nanti.
Sebab itulah dakwah kesufian tidak lain adalah untuk menempuh jalan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tadi kita sebut, kata Junaid, dia katakan iaitulah panduan tu, guideline adalah Al-Quran dan Al-Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lari pada dua tu. Kan? Itu panduan yang paling utama sekali. Kita tengok kalau Hasan Al-Banna juga, apa yang terjadi pada Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna dia dulu, Tok Kenali pernah mengaji dengan dia di Mesir. Apa kata dia? Dia kata jiwa kami dibangunkan dengan roh. Roh kami dibayangi dengan cinta kepada Rasul dan sunnah. Ni kata Imam Hasan Al-Banna. Dia ni hebat orang ni, orang ahli tasawuf ni Hasan Al-Banna. Kemudian berkata Syekh Mandili, kalau kita tengok. Tengok Syekh Mandili pula dalam kitab Pendapat Bagi Hati, dia cakap lain pula. Kata dia apa? Makanan yang halal adalah mengikut kadarnya bagi menjaga perut, kerana pentingnya sehingga wujudnya mazhab lapar dalam tasawuf. Ni cerita Syekh Abdul Qadir Mandili pula. Dia Tok Guru mengajar di dalam Mekah, Masjidil Haram. Dia cerita pula kaitan dengan makanan halal. Itu yang saya cuba bawa konsep IMP tu, Islamic Manufacturing Practice dalam industri pemakanan. Sebab apa? Sebab konsep dia tu tasawuf. Konsep dia tu tasawuf. Macam mana kita nak ajak didik makanan yang dibuat, dihasilkan oleh tangan-tangan yang sujud, tangan yang syukur kepada Allah. Mana kita tak boleh makan, kalau boleh jauhkan makanan daripada makanan dibuat oleh tangan orang tak solat. Tangan orang tak solat ni bukan berkat pun, walaupun makanan tu halal. Sebab tu dalam ahli tasawuf ni dia pilih makanan. Siapa buat? Siapa buat makanan tu? Siapa dia? Company mana buat? Orang tu orang siapa? Dia berjaga dah akhlak, jaga Islam, jaga semayang, jaga itu, jaga ni. Baru betul, tu konsep dia. Tapi orang jadi anti pula, orang kata jual agama lah macam. Orang tak faham. Okey, itu yang bahagian yang kedua. Kita faham ini satu-satu dulu. So jadi inilah tasawuf dianggap sebagai satu perjalanan yang indah untuk menuju hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tasawuf. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tunggu lagi. Baik, kita ke 10 mabadi ilmu tasawuf. Sebelum ni kita dah belajar 10 mabadi ilmu fiqh, 10 mabadi ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dan malam ni juga kita ke 10 lagi mabadi ilmu tasawuf. Jadi sama aja, nama dia benda yang sama, cuma lain-lain lah. Yang ni nama fiqh, ni nama tauhid, ni nama tasawuf. Itu ya. Tapi 10 tu sama. Semua ada 10 10 10. Itu ulama ada garis buat garis panduan. Senang. Jadi kita ada guideline. Ada SOP dia, mana kita nak belajar, macam mana cara nak belajar. Kalau sekarang ni panggil SOP lah. Standard Operating Procedure. Maknanya apa kaedah dia. Tapi kita panggil mabadi ini adalah sebagai satu anggaran dasar. Anggaran dasar dia. Ataupun prinsip, konsep dia lah, apa semua kita cerita. Itu istilah-istilah lah. Tapi hakikatnya, the content tu 10 perkara tu adalah menjadi keutamaan. Supaya kita tak lari. Panduan tu ada kat situ. Sentiasa kita duduk berlega-lega di daerah itu. Kalau keluar lagi, kita nak tengok something wrong lah. Ni bukan dah ni. Kalau terkeluar pada yang bidang ni bukan, ni mengapu ni. Tama tasawuf kan. Tasawuf ni cukup senang sesat. Sebab dia benda sifat lah, duduk pada benda duduk pada fiqh tauhid tu, dia nak pegang macam mana. Okey. So jadi yang pertama. Jadi sewajarnya lah kita tengok bagi orang yang nak belajar tasawuf ni, pertama sekali dia kena tahu dulu mabadi itu dulu. Tapi alhamdulillah lah fiqh tauhid saya dah selesai dah. Masalah yang mengaji ni faham tak faham tu saya tak tahulah pula kan. Tapi kita dah kuliah dah lah. At least kuliah dulu. Ada orang tanya dia bising-bising kan, macam ni ustaz, banyak sangatlah macam tu. Saya kata tak apa. Sebab kuliah ni yang saya duk cakap ni kita ada record. Kamu tak faham, kamu buka balik, rewind balik kan. Kita ada dua. Satu dalam bentuk yang live macam ni, mungkin berat file. Tak payah simpan, ambil yang dalam yang apa, yang dalam video tu yang boleh senang yang YouTube tu senang. Yang tu dia tak berat, dia simpan dalam server. Nak tekan, tak nak tu buang je. So dia ada simpan, tak berat handphone. Ambil tu, ada dua tu. Kita permudahkanlah. Pengajian macam ni saya rasa kita je buat macam ni. Orang lain pakai YouTube. Kita dua sekali kita bagi dengan nota, saya sediakan nota sekali. Kerja banyak lah, memang susah nak buat, letih Nak siapkan nota lagi. Nak tulis nota ni pun bukan nak tulis barang-barang yang kita tulis. Nak kena ikut apa yang anggaran ilmu tu sendiri kan, supaya jangan lari. Bukan boleh mengajar ni ilmu ni nak pasti benda tu tak salah. Okey, baik. So jadi yang 10 tu pertama sekali pengertian ilmu tasawuf tu dulu. Tadi saya ada cerita dah. Macam mana tentang Junaid Al-Baghdadi tentang siapa dia, macam mana Nabi sendiri. Kan? Macam mana akhlak perangai Nabi. Sebenarnya orang Melayu Nusantara ni lah, di Nusantara ni kenapa begitu lembut? Begitu lembut sangat.
Kita lemah lembut bukan pasal apa. Kalau kita tengok orang Cina, tengok Bangladesh, tengok Rohingya yang datang sini, kata negara Islam tu, cuba tengok kelaku dia orang dengan orang Melayu kat sini. Cukup lemah lembut. Sehingganya 6 juta dah orang masuk kat sini tanpa pendatang, tanpa izin. Orang Cahaya Nur Alif tu lagi teruk sampai katanya kat 900 ribu dah. Tak masuk-masuk tak keluar dah. Nak jadi pengundi kat sini. Nak jadi rakyat kat sini. Punya lembutnya kita. Kena lembut tak kena tempat. Tapi tengok bawah ni dia kena tangkap dah pula. Yang duk jual IC. Tu dah salah lah tu. Jual negara tu. Haram hukum tu. Baik. So jadi, kita tengok dulu kenapa masyarakat kita orang Melayu ni macam itu. Ada tak orang lain kalau berjalan, kita tengok masyarakat orang lain kalau Melayu kalau berjalan depan orang tua, dia bongkok, tak tangan lagi. Tengok orang Melayu. Ada bangsa lain gitu. Cuba tengok Arab. Arab kat Masjidil Haram tu. Dia pegang kepala kita, langkah atas kepala. Tu Arab. Kita pun sami Allah liman hamidah. Sedar-sedar dia duduk atas kepala kita dah. Jubah duduk dalam kepala kita dah. Nabi pun larang dah. Ketika orang semayang jangan lintas. Boleh bunuh orang kalau lalu depan kita tu. Nabi pun suruh. Kena hulur tangan sekat. Saya ingat semayang kat depan Kaabah ni memang tangan jalan selalu. Sekejap angkat tangan. Dia lintas depan kita selamba je. Dia pun tahu tak boleh. Tapi dia langgar. Orang Melayu takkan langgar macam tu. Nampak tak? Akhlak. Itu adab. Jadi begitulah adab. Sebab tu tasawuf tu banyak datang kat Nusantara ni. Sebab yang bawa ni ulama-ulama sufi yang bawa. Sejarah ulama Al-Khumari. Abdullah Al-Khumari Al-Yamani itu yang pertama bawa Islam ke sini tu. Dekat 1000 tahun sudah. Makam dia dekat Gunung Jerai tu. Baik, so jadi perkataan tasawuf dari sudut bahasa diambil dari perkataan as-safa. As-safa ni makna berarti bersih, jernih ataupun hening. Ni segi bahasa. Daripada najis, sama ada najis yang nyata ataupun najis yang batin. Itu maksud daripada segi bahasa. Senang kita faham takrif dia tu. Jadi daripada perkataan as-safa yang berarti bersih, jernih ataupun hening. Manakala pada istilah pula, ia adalah suatu ilmu untuk membersihkan diri daripada perangai-perangai atau sifat-sifat buruk yang dilambangkan kepada manusia agar meningkatkan kepada sifat-sifat yang terpuji. Yang dilambangkan pula kepada sifat-sifat atau malaikat. Serta menumpukan ibadat kepada Allah Ta'ala dan untuk mensucikan zat Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan yang mencederakan dan mencacatkan sifat ketuhanan itu. So jadi pada istilah ni jelas. Apa dia tasawuf ni? Nak membersihkan hati. Sebab apa? Kalau kita menjadi pekah, tak ada tasawuf, confirm dia jadi riak. Dia jadi sombong. Manusia ni cuba tengok. Bila dia kerja di bawah jabatan ke apa ke, tengok perangai dia dah lain dah. Manusia bila dia kuasa, ada agama pun dah hilang. Bila dia pekah tak ada tasawuf, tadi Imam Malik dah sebut apa? Orang yang berfekah tanpa tasawuf itu fasik. Jadi kalau orang tak boleh pekah, dia tak ada tasawuf kat dia, dia jadi fasik. Kalau ikut orang fasik ni, dia sembelih kita tak boleh makan. Fasik. Walaupun dia ahli fiqah. Kalau dia faqih lain. Orang yang faqih tu dia ada akidah dekat situ. Macam Imam Syafi'i, macam ulama-ulama. Kebanyakan ulama semua ahli fiqah, ahli tauhid, ahli tasawuf. Kalau ikut. Kebanyakan ulama semua macam itu. Ulama ni lain. Orang yang alim ilmu. Dia faham benda ni. Jadi tasawuf ni nak membersihkan diri dia perangai-perangai sifat buruk yang duduk pada nafsu. Yang ditulis pula oleh ulama 3 peringkat nafsu yang dicela. Pertama, nafsu amarah. Allah sebut dalam Quran, amaratun bisu. Kemudian disebut dengan nafsu lawammah. Disebut itu. Kemudian disebut lagi mulhimmah. Tu 3 peringkat nafsu tu, tingkatan nafsu tu, darjat nafsu tu yang tak boleh dipakai nafsu tu. Nafsu tu nafsu yang duduk dalam, kalau ambil juga akhlak perangai-perangai dalam nafsu yang 3 tu, dia akan masuk dalam neraka. Sebab 3 tu dicela. Melainkan datangnya nafsu yang mutmainnah. Tu Allah kata, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi maknanya nak kena naik. Kita nak kena keluar daripada kepungan-kepungan nafsu amarah, lawamah, mulhimah, dan kita kena naik duduk pada tempat mutmainnah. Malakul maut bila datang kepada orang nak mati, orang yang dalam nazak sakaratul maut, diseru kat ujung kepala tu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ketika itu roh yang duduk dalam badan tu, kalau roh tu roh yang fasik tadi, berlari-lari dalam badan, tak nak keluar, takut ke malakul maut tu. Tetapi manakala roh yang mutmainnah, yang mukmin mutmainnah, dia tunggu, dia sedia diri dia untuk ditarik keluar oleh malaikat, bawa nak jumpa dengan Allah. Lepas tu tempat mutmainnah ni sangat penting. Sebab dalam pengajian tasawuf ni, kita diajar macam itu supaya kita dapat mengenal berakhlak dengan akhlak malaikat. Apa akhlak malaikat? Akhlak malaikat ni dia
mengabdikan diri dia kepada Allah. Dia ikut taat perintah Allah. Dia tak bangkang sepatah pun. Allah kata sujud, sujud. Ada yang sujud selama-lamanya. Ada yang rokok selama-lamanya. Ada yang tegak berdiri selama-lamanya. Malaikat-malaikat ni. Tak gerak pasal Allah kata itu dia ikut. Jadi, dalam ilmu tasawuf ni dia ajar kita ni supaya meningkatkan kepada sifat mahmudah. Seperti mana dilambangkan mahmudah ni macam malaikat. Yang sentiasa sami'na wa ata'na, yang taat dengar dan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi baru dia boleh tumpukan kepada ibadat. Dia buat kerja di dunia pun jadi ibadat. Dia bercakap pun ibadat. Dia makan pun ibadat. Dia tidur pun ibadat. Kullu ibadat. Maknanya apa saja yang dia buat, semua ibadat. Pasal apa? Dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tujukan kepada Allah. Semua yang dia buat ni kerana ilallah, 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 kepada Allah Ta'ala belaka. Dan dalam masa yang sama, nak mensucikan Allah Ta'ala tu daripada zat Tuhan. Takut ada sifat-sifat yang kita letak sifat kekurangan pada Tuhan. Sedangkan Allah ni bersifat dengan sifat kamilat. Segala sifat kesempurnaan. Tiba-tiba dengan jahil kita ni, kita letakkan Allah dengan tempat yang kekurangan. Contohnya, kita kata Allah tu ada tempat. Itu kita mencederakan sifat ketuhanannya. Sedangkan Allah nak buat apa atas langit tu? Aras tu. Ar-Rahman alal arsyis tawa. Dia duduk tafsir kata Tuhan tu duduk kata al-aras tu. Aras tu Tuhan bagi jadi. Dia tak perlu pun tempat tu. Dia nak buat apa? Sebelum dicipta aras ni bukan ada apa. Allah yang ada. Lepas tu Allah ciptakan aras. Baru wujud. Menetapkan Tuhan nak pergi duduk tempat dicipta tu. Ini nak faham dalam ilmu tasawuf. Supaya kita tidak mencacatkan, mencederakan sifat-sifat ketuhanan tu. Okey, baik. Boleh faham eh? Pening sikit lah. Sekejap pekoh, sekejap tauhid, sekejap tasawuf. Allah, letih nak ngaji macam ni. Tu yang lari left geruk tu. Last sikit. Tu saya kata, last tu tinggal siapa? Nak naik gunung. Masa kaki gunung ni, mula kita buka grup ni. Oh, punya ramai masuk. Nak ngaji ni konon. Rupanya tak sabar. Lepas tu kan senang nak ngaji ni. Kalau Tuhan tak buka pintu hati kita, tak boleh ngaji kita ni. Lepas tu ramai kita berjalan lagi. Dah 2 bulan dah. Dah naik dah pertengahan gunung. Gunung Everest ni. Nampak tu boleh tahan lagi lah. Taklah banyak left. Ni nak sampai ni kita dah mendaki nak pergi ke kemuncak ni. Berapa orang yang ada oksigen ni yang tahan nak naik sampai ke kemuncak ni. Ini belum kemuncak lagi pun. Baru kaki gunung baru kita duduk sembang ni kan. Belum lagi amalan ni. Saya pun tak sebut pasal amalan pun. Pasal talqin kan nak sebut kita tak sebut. Kita hanya cerita dulu bagi faham dulu. Mungkin lepas PKP ni nanti mungkin kita buat program besar-besaran. Jemput datang ramai-ramai yang mana yang mengaji ni. Berapa orang ada? 1,000 orang. Okey. 1,000 kita buat kat mana-mana KL ke mana ke. Kita buat tempat dia orang besar. Panggil ramai-ramai. Ni yang kita, inilah ahli-ahli yang mengaji kemarin. Yang ikut program masa ni. Alhamdulillah. Kita tengok tu. Kalau Tuhan buka pintu hati, kalau Allah nak kita tu dalam kebaikan, dia akan letakkan kita di tempat yang mulia. Itu tanda Allah sayang kat kita. Kalau tidak, dia tarik kita keluar. Duduk tempat lain. Baik. Baik, kemudian, manusia ni, kita ni, al-insan ni, ada 4 sifat kat kita. Kalau kita tengok dalam Ihya Ulumuddin, dia tulis Imam Al-Ghazali. Dia kata pertama sifat malaikat. Pasal tu kita boleh naik daripada sifat keji kepada sifat terpuji macam malaikat. Sebab dalam jiwa kita ni ada sifat malaikat. Dan dalam jiwa kita juga ada sifat syaitan yang suka fitnah. Hari ni fitnah ni dah jadi asam garam. Kalau dalam Facebook tu kalau tengok, fitnah ni selamba ada orang kata orang. Fitnah tu fitnah ni. Sebab fitnah ni lebih tajam lagi pada mata pedang. Dia boleh musnahkan kehidupan orang lain. Tu syaitan punya sifat. Kemudian yang ketiga sifat anjing. Pemarah, bengking, kemaruk. Tu sifat anjing tu. Cukup buruk tengok anjing tu. Betul Allah kata dalam Quran, kalau kau biarkan depan dia pun tak hala pun, lidahnya akan tetap terjeli-jeli. Itu panggil anjing. Dia nak saja. Nak saja. Tengok bukan tuan dia lalu depan pun nyalak. Nyalak sana, nyalak sini. Baik, yang keempat sifat babi. Perangai babi ni tamak, haloba, kuat seks, tidur kuat. Tengok babi. Ni. 4 sifat ni ada pada setiap insan manusia. Maka sebenarnya bukan nak boleh buang sifat ni. Sifat anjing dan babi ni tak boleh buang kata Imam Ghazali. Kita kena gunakan sifat ni. Ketika anjing tu, ketika babi tu terlalu kuat, loba dia, tamak daripada dunia, maka gunakan sifat anjing pergi duduk depan dia. Marah kepada sifat babi tu tadi yang ada kat kita tu. Kawal sifat tu. Tak boleh nak buang benda tu, memang ada. Nak kena kawal benda tu. Nak kawal ni kena ada ilmu. Kena ada petunjuk, kena ada bimbingan. Allah, memang teruklah. Seperti saya kata tadi, ilmu tasawuf kena ada guru, kena ada mursyid. Tak boleh mengaji sendiri-sendiri.
Tak faham nanti dia faham lain. Apa yang orang tulis ke kitab faham dia faham lain. Tak percaya buka kitab hikam tu tengok. Ihya Ulumuddin tu pun susah nak faham kalau tak ngaji. Ya? Okey, baik. So jadi itu satu bahagian. Habis pengertian dia. Kemudian apa yang bicara ilmu tasawuf ni? Dia ada dua masalah asas. Selain daripada nak makrifah kepada Allah, itu nombor satu lah. Kemudian yang kita pada wajib, kita pada fardu ain tu ialah untuk mengenal nafsu mazmumah, nafsu yang dikeji. 10 nafsu keji yang kita sebut kemarin. Nafsu keji tu dengan sombong, bongkak, takabur, riak semua, apa tu ujub, hubud dunia tu semua dia lah tu. Tu 10. Kemudian 10 pula sifat nafsu mahmudah yang dipuji. Maknanya nak kena belajar, mengaji yang dikeji, tinggal yang dikeji itu, duduk tempat mahmudah yang dipuji itu. Ganti balik. Hubud dunia kita tak ada hubud dunia dah, kita hendak kepada akhirat. Riak, sombong ganti dengan syukur, taubat, tadabbur, maknanya tawaduk, zuhud, kasihkan Allah, kasihkan Rasulullah. Tu. Nak duduk tempat mahmudah ni. Inilah bagian asas dalam fardu ain. Jadi kalau kita faham jadi akhlak manusia ni jadi comel lah. Jadi kalau tak ikut akhlak Nabi pun jauh kan kita dengan akhlak Nabi ni. Tapi nak juga walaupun ujung kuku. Nak juga macam ada hak Nabi. Pasal kita nak hak Nabi. Hak Nabi itulah hak sebenar-benarnya. Sikit pun kita nak tapi nak macam Nabi tu. Walaupun sikit yang dapat kita. Banyak mana kamu punya? Allah, aku dapat lah ujung kuku. Jadilah daripada tak ada langsung. Ni orang kata akhlak apa? Akhlak syaitan yang ada. Siang malam mengumpat orang, ribah. Tu akhlak yang jahat dicela oleh syarak. Ni nak kena belajar, nak kena buang. Bukan boleh kita tak ada macam tu je. Ustaz, saya ingat saya tak ada lah akhlak ni apa, riak ni. Saya tak ada riak. Oh, kamu ingat dia bercakap ke? Dia bukan bahasa bercakap. Dia benda tu melekat duduk dalam hati tu. Nak kena terajang keluar tu, benda ni. Dia bergayut kat badan kita, dia bergayut kat mata, kat telinga. Tu dah jadi telinga jahat, mata jahat, kaki jahat, tangan jahat. Pasal kufur maksiat tu duduk kat situ. Itu kata nak kena talqin. Kenapa nak kena talqin tu? Dalam kaedah tasawuf ni, dia kata talqinkan. Cari guru mursyid yang boleh talqin supaya tukar dengan tempat, dengan iman Islam ihsan tu, di hati tu, pandang keluar tu. Kalau tidak jenuh kalau kita ni nak berzikir, nak meratik tu, tak tahu lah bila nak boleh keluar tu. Baik. So rukun tu ada dua, puji keji. Puji itu apa? Iman dan taat. Belajar tu hafal dah. Keji itu apa? Kufur dan maksiat. Jangan pula dia mesej pula, Ustaz. Allah, jenuh Ustaz. Hak Ustaz duk cakap tu. Duk ngapai penin pasal teknikal banyak sangat. Bahasa-bahasa. Memanglah, fiqh ada bahasa dia. Ada lenggang, ada liuk-liuk lenggang bahasa dia. Tauhid pula ada bahasa dia. Dan tasawuf pula ada bahasa dia. Jadi setiap ilmu tu ada bahasa dia. Tu keindahan agama ni. Sangat indah, sangat seni, sangat cantik. Kalau kita mengaji, kita akan cakap bahasa macam ni. Sebab seronok kita gunakan bahasa-bahasa gini dalam percakapan kita tu. Kalau tu kerana bahasa ni dia mencengkam ke dalam kalbu, dia menusuk ke dalam kalbu kita bila kita bercakap. Indah kita dengar bahasa tu. Ya? Okey, baik. Kemudian, kenapa perlu mengaji ilmu tasawuf? Supaya kita tidak berada pada lingkungan nafsu yang jahat. Kerana nafsu yang mazmumah ini menghalang kita dari sampai atau makrifah kepada Allah SWT, yakni menyekutukan Allah. Bila kita duduk tempat yang jahat, yang nafsu mazmumah tu dicela tu, maka iman Islam ihsan tak ada tempat hati kita. Walaupun kita semayang tapi duk maintain perangai buruk tu, duk maintain lagi. Mengutuk, mengamaki hamba ni standard, biasa. Selagi benda tu ada, amal ibadat pun sia-sia. Bulan puasa macam ni pun puasalah. Sebutlah malam ni nuzul Quran ke, ni lagi tak 3-4 hari lagi nak sampai Lailatul Qadar ke, sama je. Habis Ramadan esok, seronok duk yak-ye dah dengan amal apa? Amal hari raya dah. Seronok sangat dah, habis dah, boleh makan dah. Sedangkan puasa tu bila kita keluar pada bulan Ramadan ni, keluar dengan seperti mana? Kain yang putih. Dah bersih dah daripada dosa. Allah cuci dah dosa-dosa tu. Ni tak duk balik serupa juga. Sebab apa? Duk tak buang kufur maksiat tu. Jadi dia kena buang dulu. Ni dalam Islam, dalam syarak, cerita dia. Weh, tak faham Ustaz. Dah tak ngaji? Ngaji dulu. Saya kata mengaji dulu. Jangan duk hukum cepat sangat. Bila tak reti hukum, tak reti hukum, tak reti hukum. Kamu tu reti sampai mana nak hukum orang? Ini cerita ilmu. Kita agama. Baik. Jadi, kalau kita tak keluar, kita akan duduk tempat mana? Tempat menyengutukan Tuhan tu. Tempat syirik kepada Allah tu.
Sebab nafsu kufur maksiat tu, dia memang mensyirikkan Allah. Riak sudahlah. Nabi kata riak tu apa? Riak tu adalah syirik kecil. Riak tu. Riak tu duduk kat mana? Duduk dekat 10 nafsu yang pertama tu. Nafsu amarah tu. Dah riak pun dah syirik. Sombong. Ujub. Berasa besar diri. Hebat dia. Pandai dia. Cerdik dia. Tu nak kata apa tu? Sampai penuh dengan nafsu mazmumah tu. Ni ilmu tasawuf. So jadi, kita nak faham itu. Okey. Jadi, wajibkah mengaji ilmu tasawuf ni? Wajib tak wajib? Ya, wajib fardu ain. Kenapa? Maknanya berdosa. Bila sebut fardu ain, wajib mengaji. Kalau kita tinggal, tak belajar, maka hukum dia berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab kita meletakkan diri kita di dalam kezaliman. Kita letakkan dalam kezaliman. Kita zalimkan diri kita. Sedangkan kita ni diperintah untuk mengaji supaya kita tak diazab oleh Allah. Bukan Tuhan nak azab kita. Tuhan tak nak azab kita. Tidak, Tuhan tak hantar Nabi lah. Tuhan hantar Nabi suruh ajar kita. Kita degil. Nabi kita tak nak ikut. Ulama' dia nak fikir ulama' lah. Ulama' mana nak ikut? Habis dia tak ada ulama' dia nak ikut siapa? Maka syaitan berkatalah, barang siapa yang tidak guru baginya, maka akulah guru baginya. Kamu bacalah Google. Kau baca Google nanti, akulah tok guru kamu, kata syaitan tu. Tu yang kita tak. So, sebab itulah, mana-mana manusia yang tidak segera keluar dari sifat-sifat yang keji, lagi kufur ni, dan tidak makrifah kepada Allah, maka mereka akan diazab oleh Allah. Sebab dia menzalimi diri dia sendiri. Itu kata menzalimi diri dia sendiri itu. Sebab meninggalkan yang wajib. Tak nak belajar. Biarlah dia tak apalah, tak belajar pun susah nak ngaji itu. Ustaz tu dia cerita macam-macam. Dia pening kepala lah aku dengar kuliah dia tu. Sikit lagi aku nak live ni. Tapi tak berani live. Nak dengar lagi. Nak live, tak berani lagi. Dia tahan duk sabar, tak berani lagi. Macam ada lagi. Kalaulah takdirnya Allah Ta'ala nakkan kita tu dia duduk dalam tempat yang baik, maka Allah jaga kita. Live pun bukan dapat apa pun. Lagi teruk kalau live. Nak pergi duduk grup mana pula? Ni sementara ada grup ni boleh ngaji, kita ngaji. Tak tahu sampai bila. Sampai bila nak ngaji macam ni saya pun tak tahu. Tapi kita cubalah yang terbaik. Saya pun cuba nak cover saya punya apa yang saya nak sampai tu. Ilmu-ilmu ni takat yang kita boleh sampai, kita sampai insya-Allah. Okey, nanti saya sambung sikit lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Jadi yang okey, sebelum saya nak lanjut lagi, ini sajalah nak tanya kan. Soalan yang ditanya tanpa jawapan. Mungkin anda sekalian ada jawapan, tapi nak jawab tak boleh kan, pasal kita tak buka line. Saja kita tak buka line. Siapa yang berminat, saya beranggapan beginilah, yang mana berhajat sungguh-sungguh, dia boleh hantar soalan. Nombor saya ada dalam tu. Dia tanya melalui email pun boleh. Saya berpegang je lah. Kalau yang betul-betul nak tanya, dia tanya. Kalau yang minat sungguh. Kalau sekadar dia dengar gitu, tak apalah. Tak adalah kita paksa pun. Kau tak faham ke apa nak tanya. Jadi kalau yang sekadar yang nak habiskan masa COVID ni, pun tak ada masalah. Terima kasih saya ucapkan sebab apa? Sanggup berada dalam kumpulan mengaji kita ni. Walaupun faham tak faham. Ada yang mana ada anak kecil lah, duk main dengan anak, serabut dengan anak nak ngaji. Macam-macam lah masalah kita ni. Tak apa. Terima kasih saya sudi duduk dalam pengajian macam ni. Memang kita nak jumpa pengajian macam ni memang agak sukar. Sebab ni kaedah ni, dia kaedah lain sikit. Pasal kita ambil 3 sekali ilmu. Kita tak tinggal. Kalau tengok Quran dengan hadis macam mana Ustaz? Nanti. Kita ambil satu dulu. Ambil bahagian-bahagian ni dulu. Fardu ain ni dulu. Quran apa dia juga fardu ain dia? Gitu. Okey, jadi kita sambung lagi. Tadi yang pertama. Yang pertama tadi agak panjang. Yang ni yang kedua, iaitu maudhu' dia. Iaitu tajuk perbahasan ni. Tajuk perbahasan tu, apa dia yang kita nak bahas ni? Mana perbahasan dia? Tadi kita dah sebut tentang sifat-sifat keji tu dengan sifat-sifat mahmudah. Sebab apa? Sebab nak keluarkan diri kita tu daripada kufur maksiat tu. Sebab kalau nak pergi makrifah kepada Allah, untuk sampai kepada makam untuk mengenal Allah Ta'ala, kita tak boleh bawa sekali duduk dengan kufur maksiat sebab dia takkan kenal Tuhan. Benda tu dikeji, dicela oleh syarak. Syarak sendiri keji. Syarak sendiri cela sifat-sifat riak, sombong apa semua tu. Sifat mazmumah tu. Jadi kita nak duduk kat situ, mana kita nak buat kepada Allah Ta'ala. Kita sembahyang dalam keadaan kita duduk tempat tu. Contohnya kita duduk dalam najis lah. Duduk tempat najis, tempat taik tu, tempat tong taik tu, kita duduk, kita sembahyang. Contoh macam tu. Macam mana Tuhan nak terima? Duduk dalam najis. Tadi kan kita dah cerita.
Maksud tasawuf ni, nak menyuci, nak membersih, nak mengheningkan daripada najis yang nyata dan najis yang tidak nyata, yang gaib. Najis yang gaib tu termasuk sifat-sifat yang keji tu. Najis yang nyata tu benda-benda sifat zahiriah ni, nak kena cuci. Tu. Jadi itu dia punya mauduk ni. Jadi kita nak dia punya konten dia, isi dia tu kita nak bincang tu. Berkaitan dengan zat Allah Ta'ala dan dengan sekalian zat makhluk. Zat makhluk yang dinafi dan difanakan. Mana dinafi tu tak wujud. Yang difana tu, fana ni dalam bahasa Arab, Melayu ni binasa, yang dibinasakan. Kemudian termasuk segala maqam. Maqam ni dan hal dan segala keadaan orang arifin. Ni bincang juga, kita bicara juga bagaimana keadaan manusia-manusia, orang-orang arifin. Siapa orang arifin ni? Yang arif. Yang mengerti akan agama. Orang arifin ni. Iaitu orang-orang yang sebenar-benar kenal Allah Ta'ala dari kalangan ahli tasawuf. Serta jalan amalan mereka dan lain-lain lagi. Dan kita nak belajar juga di sini, bagaimana orang ni boleh sampai kepada pangkat kenal Tuhan. Sebab itulah di alam akhirat, orang-orang soleh, Nabi dan Rasul, para awliya-awliya, wali-wali Allah, orang yang soleh. Orang ni bila dia meninggal, roh dia tak duduk dengan roh orang awam. Allah letak di satu alam, dia panggil, silap saya, dia panggil alam tu nama telur burung hijau. Itulah lebih kurang nama maksud tempat alam tu. Jadi roh orang yang soleh, yang orang yang makam-makam yang tinggi ni, dia duduk di sana dan roh tu boleh balik ke bumi ni balik, boleh berkhidmat lagi di sini. Itu keistimewaan dan dia sebut dalam hadis Muslim tu, kata silap saya tu. Nanti kita bincang balik kemudian sehari balik hadis tu. Ada dicerita kat situ. Jadi ini kelebihan, kemuliaan. Sampai macam tu Allah bagi. Walaupun dia orang dah wafat, dah meninggal, tapi dia masih boleh berkhidmat lagi balik ke dunia ni. Sampai macam tu kemuliaan yang Allah bagi pada wali ni. Ini orang-orang yang kenal Allah Ta'ala. Dan macam mana jalan mereka? Jalan tariq. Maka tariq jalan itu menjadi tariqat. Jadi tariqat. Melalui tariqat ni, kata Imam Ghazali, aku sampai kepada Allah begini-begini. Maka barang siapa yang wusul, yang ingin sampai kepada Allah, maka inilah jalanku. Maka nama dia tariqat Al-Ghazaliyah. Kata Imam Sayyid Syekh Ahmad Idris, tariqat Ahmadiyah kata dia. Yang di Negeri Sembilan tu banyak tariqat ni. Dia kata, barang siapa yang sampai kepada Allah, inilah jalanku. Awalun tariqat majnun kata dia. Awal tariqatku, jalanku gila. Gila tu bukan gila macam gila merapu tu. Gila mencari Tuhan tu, dia asyik situ. Maka nama dia tariqat Ahmadiyah Idrisiyah. Ada tariqat nama Syekh Naqsyabandi. Ada tariqat nama Syekh Chistiyah contohnya. So total tak silap saya ada 43 44 jenis tariqat yang muktabar. Itu jalan-jalan mereka. Termasuklah tariqat bagi Syekh Al-Fatani. Tariqat dia panggil apa? Syatariah. Tariqat ni. Jadi kaedah-kaedah banyak jalan dia. Jalan satu lagi jalan dia panggil amalan Khalifah Pusaka Wali. Ni daripada Tok Kenali. Tok Kenali pula terima daripada Tok Guru dari Syekh Al-Fatani. Kita ikut jalan tu. Dekat sikit. Ambil jalan ni. Cepat. Jalan kena ada. Ni nak balik ke Allah jalan tak ada. Kamu nak balik kat mana bang? Jalan pun tak ada. Okey, kamu nak balik ke Allah dah? Tak ustaz. Kat mana jalan? Entah, tak tahu lagi jalan, tak nampak. Macam mana tak nak balik? Jalan tak ada. Jadi jalan amalan ni ada. Itu nama dia amalan-amalan tariqat dan sebagainya. Dah di tengah tersesat pula. Bukankah sesat kau ustaz tariqat ni? Aku nak tanya kamu dulu. Kamu jawab. Dekat mana kamu dengar orang kata sesat? Kamu tu apa yang kamu reti pasal tariqat, dia tuduh sesat-sesat. Nampak tak jahat? Tak jahat. Ni jahat siapa? Ini puak-puak sekular lah. Mereka ni lah yang dihukum sesat sebab amalan ni orang putih, kafir cukup takut. Pasal puak-puak tariqat ni dia istiqamah, dia hidup mati dengan Allah Taala, dia peduli apa? Jadi dia tak suka orang macam ni. Dia tak nak kontrol. Manusia macam ni dia akan ikut pun. Tu. Jadi jangan dia tuduh, jangan cepat sangat jatuh hukum. Kita ngaji dulu baru kita faham. Jangan saya kata tadi walaupun ada dalam Google kisah-kisah macam ni, boleh baca tapi jangan faham lagi. Kita tak faham. Kena tanya orang yang reti dulu. Yang mengaji dulu. Baik, kemudian tasawuf ni mauduk ni. Dia adalah ilmu yang paling mulia dibanding dengan ilmu lain. Sebab ilmu tasawuf mempelajari Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi. Dengan tasawuf akan mampu makrifah kepada Allah. Dan tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelah menyebelah dengan tauhid. Sebab tu dalam tauhid kita mengaji bab fardu ain. Sampai dekat mana? Sampai kita dah lengkap
Sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat hara bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi, sifat hara bagi sifat mustahil bagi Nabi, sifat hara bagi Nabi, dan lain-lain. Rukun iman yang 6 tu. Habis fardu ain. Habis nak pergi ke mana? Maka bila nak masuk kepada yang lebih tinggi lagi, maka kita terjun masuk ke dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni lain sikit. Tapi kena bawa hak pengajian fiqh dengan tauhid tu ke dalam ilmu tasawuf tu. Supaya tidak jadi zindik. Kata Imam Malik tadi apa? Orang yang berfiqh tanpa tasawuf fasik. Orang yang bertasawuf tanpa fiqh itu maka zindik ya. Maka yang terbaik itu adalah yang menggabungkan kedua-duanya. Maknanya ada fiqh, ada tasawuf, ada tauhid sekali kat situ. Maka inilah orang yang terbaik sekali. Inilah jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ulama dulu dah cakap dah benda ni. Kita pandai-pandai untuk mereka pula lah ni. Tak payahlah tasawuf ni. Tasawuf ni bukan akhlak kau ustaz. Akhlak tu satu hal lah. Akhlak tu satu hal. Yang kita nak bincang ni tasawuf ni tentang nak keluar jalan, nak sampai kepada Allah macam mana. Akhlak tu adab. Tadi sebut dah, kena ada adab. Adab bagi orang sufi ni kena ada adab dia. Adab tu. Tidak, adab ni kenapa? Roh bagi tasawuf. Adab tu adalah roh. Maknanya adab ni nak jadi ahli tasawuf kena jaga adab. Tidak, tak dapat. Tak praktikal, tak ada nilai duduk dalam ilmu tasawuf ni. Kemudian daripada tumbuh kecintaan tadi kepada Allah sehingga Allah SWT memberikan keutamaan yang besar. Maka pantas bila dikatakan tasawuf adalah ilmu yang paling mulia. Itu kehebatan ilmu tasawuf ni. Pasal dia muncak klimak ilmu tasawuf ni. Kemudian tasawuf pula adalah suatu ilmu yang sangat istimewa kerana ia adalah jalan makrifah kepada Allah. Tasawuf adalah ilmu yang buka pintu ke alam ghaib. Kita kena masuk alam ghaib. Weh, boleh masuk ke Ustaz? Kenapa tak boleh masuk? Asal kita dulu adalah di alam lahud. Alam arwah tu alam apa? Bukan alam ghaib. Kamu tu datang daripada alam ghaib. Kenapa tak boleh masuk pula sekarang ni? Kenapa dah seronok penuh dengan alam dunia ni? Tu tak nak masuk ke alam ghaib. Alam ghaib tu bukan alam jin. Alam jin ni sebelah kita je. Dia panggil alam misal ataupun alam tamsil. Khayalan. Jin tu sebab jin tu dia tak ada jasad. Dia hanya ada jisim yang halus. Dia tak ada jirim macam kita ni. Jisim yang kasar kita tak ada. Dia yang halus. Dia jadi pada api Kena ingat dia jadi pada api jin syaitan ni. Sebelah dia naik ke atas lagi kita jumpa dengan alam roh. Naik lagi jumpa alam barzah. Sepadan. Di situ roh-roh orang-orang yang mati diletakkan kat situ. Barzah ni sepadan. Makna barzah ni border. Sepadan antara alam dunia, alam benda dan masa dengan naik ke atas tu dipanggil alam bukan benda dan masa. Naik ke atas tu dia tak ada perkataan, no wording at all, nothing to stop, nothing to say. Sampai sana tak ada huruf nak cakap. Tapi dia ada bahasa dia sendiri di sana. Sebab naik ke sana dia dah jadi duduk alam malakut. Lepas pada alam barzah tu dia sampai pada alam malakut, alam jabarut, terus naik ke alam lahut. Tu yang dikisahkan dalam Quran tu. So jadi dekat situ alam tu alamul ghaib dia panggil. Itulah tempat asal kita. Abang, adik, kakak kat sini kena ingat itu tempat asal kita. Sebab itulah kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Futhul Ghaib, matikanlah kamu sebelum kamu dimatikan. Maknanya mati daripada cinta kepada dunia tu, keluarkan daripada sarung-sarung kepompong jasadiah kamu balik kepada asal kamu, iaitu tempat di alam sana. Selagi roh terkurung dalam jasad kita, roh takkan dapat balik kepada Allah. Dia tak dapat menembusi pintu langit tu. Dia kena keluar. Sebab tu orang mati, bila mati je malaikat akan bawa naik roh tu. Kenapa boleh naik? Pasal dia tak ada jasad dah. Tinggal roh. Roh memang dia bawa naik ke atas. Yang tu dia panggil pintu. Sebab tu tasawuf ni dia sebagai adalah pintu. Ilmu yang buka pintu ke alam ghaib. Tu. Kemudian yang ketiga, sebelum kita berhenti malam ni. Ni dah panjang juga dah tajuk ni. Iaitu faedah dia. Apa faedah kita dapat? Tadi bahasan dia, tajuk dia, kontens dia. Nak belajar tentang sifat-sifat yang keji, puji. Sebab apa? Sebab nak kenal Tuhan. Selagi dalam hati kita tu ada sifat-sifat yang keji, tu saya duk ceritalah pasal Tuhan. Sebab nak kenal Tuhan ni kena nur. Kena ada nur cahaya tu. Kalau cahaya tak duduk dalam hati tu, dia boleh kenal dengan akal ya. Sedangkan Tuhan tu tak dapat dikenal dengan akal. Sebab Tuhan tu gaib. Jadi sebab itulah bila faedah dia, apa faedah dia? Kita belajar tasawuf ni adalah untuk menyucikan hati kita. Tadi maksud tasawuf
membersih, menyuci, menghening daripada segala dosa yang nyata dan yang tak nyata. Daripada najis. Jadi maknanya itulah tujuannya. Sebab hati kita ni dah kotor. Duduk dengan dunia ni hancur habis. Jadi nak suci untuk apa? Agar kita sampai kepada makrifah akan hak Allah Ta'ala sebagai makrifah yang sempurna. Mana makrifah yang sempurna. Untuk apa? Untuk kita balik, untuk keselamatan di akhirat. Dan mendapat mardatillah yang kita cari itu. Redha Allah Ta'ala. Serta mendapat kebahagiaan abadi. Jadi buah dari ilmu tasawuf ni luar biasa Pak. Luar biasa Pak ya. Apa dia? Iaitu hati dibersihkan sehingga mengkilap. Sampai orang kata apa? Melelit, berkilau-kilauan hati kita tu. Sebab tu hati kita ni umpama cermin. Tempat apa? Hati tempat Allah memandang. Tempat Allah tajalikan sifat dia dekat hati kita tu. Maknanya nak kenal Tuhan tu, bila cermin hati kita tu berkilat, maka bila ditembak cahaya daripada langit tu, cahaya tu akan reflect balik ke sana balik. Tapi sekarang ni bila cahaya tu ditembak ke hati kita, dia tak berlaku reflection. Sebab apa? Sebab hati kita terlalu terhijab dengan najis-najis kekotoran tadi. Dengan najis-najis dunia, najis sombong, najis riak, najis takabur, najis hubud dunia, segala najis-najis yang tak layak untuk kita kenal Tuhan. Kita sendiri yang menzalimi. Kita sendiri tak nak kenal Tuhan. Bukan pasal salah Tuhan tak bagi kita kenal Tuhan. Bukan Tuhan nak seksa kita. Bukan Tuhan nak azab kita. Kita yang tak nak keluar daripada benda jahat tu. Kita seronok duduk. Kita rasa nikmat ni atas dunia ni. Jadi dengan hati yang hening, hati yang bening tu, yang bersih, akan mengenal Allah yang gaib dengan yang lebih baik. Sebab tu araf tu rabbi bi rabbi. Yang mengenal Tuhanku tu Tuhanku. Mana kita tak layak kenal Tuhan. Tapi bila kita kerja kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati kita tu, sehinggalah hati kita berkilat, tak ada lagi kufur dan maksiat, maka ketika itu Allah akan bawa kita kenal. Allah akan memperkenalkan dia kepada kita. Bukan hak kita nak kenal dengan Tuhan. Kita tak tahu kita nak kenal Tuhan tu sampai level mana dah kita ni. Level boleh kenal ke tak boleh kenal. Oh, Tuhan yang tahu. So kita serah kepada Tuhan. Tak usah kita duk sibuk hal-hal macam tu. Apa kerja kita? Kita buat kerja kita menyucikan dulu dengan amal-amalan tu. Yang tu kita bincang kemudian. Baik, so jadi Allah itu gaib dan tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar. Harusnya yang mengenal Allah itu adalah melalui pandangan Ainul Basirah. Mesti dengan Ainul Basirah. Mata hati itu ada kat kita, tapi kita tak boleh nak guna sebab kita tak tahu nak buat guna macam mana, nak buat keluar dia macam mana. Sebab itulah bila apa kata Nabi, kita tengok dalam hadis Nabi apa Nabi sebut. Ni dalam Sirul Asura dia dah cerita sini, qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Apa kata Nabi? Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas. Aku dan para pengikutku. Itu Nabi sabda. Ini jalanku, kata Nabi. Aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan jelas. Dengan apa? Dengan Ainul Basirah. Dengan pandangan jelas. Aku dan para pengikutku. Nabi kata lagi, para sahabatku seperti bintang-bintang. Mengikut yang mana pun kamu akan mendapat petunjuk. Sahabat Nabi. Kita jauh dengan sahabat. Datang imam-imam pula ikut sahabat Nabi. Imam mazhab pula ikut sahabat Nabi. Tak sesat, jangan risau. Jadi, imam mazhab ni susun fiqh, tauhid, tasawuf sampai kat kita. Datang kita hari ni pula, duk ikut Syafi'i, kita buat apa? Duk ikut Syari tu buat apa? Sesat, dia orang bukan Nabi, tak ikut, kita ikut Nabi je. Datang pokok sesat baru nak moden ni. Kita dah tengok, dan Nabi sendiri sebut, ikut sahabat Nabi tu tak sesat. Datang mereka ni, dihukumnya kita pula sesat. Demo tu tak sesat. Padahal dia yang sesat. Bida'ah sana, bida'ah sini. Sampai nak beramai pun tak boleh. Kemudian pada ayat tadi yang jelas disebut, Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah dengan pandangan yang jelas. Yang di dalam Al-Quran disebut basirah. Yang Nabi kata apa? Basirah. Ala basirah. Dengan pandangan yang jelas. Basirah tidak akan terbuka hanya dengan ilmu zahir semata-mata. Kalau kita duk mengaji, duk main ilmu dengan akal kita ni, fiqh, tauhid, apa tasawuf, main dengan akal je, maka basirah tu tidak boleh terbuka. Tetapi untuk membukakan basirah itu, nak membukakan basirah itu, harus dengan ilmu laduni. Ilmu yang langsung dari Allah, yang kisah dalam Khidir dengan Nabi Musa AS tu. Macam dah kisah yang tentang apa nama ni,
Yang Allah kata tu, wa'alamna humil ladunna ilmah. Ilmu yang langsung dari Allah. Kepada dia aku berikan ilmu yang langsung dari aku. Maknanya kepada dia Allah yang bagi ilmu tu. Macam mana Allah mengajar Khidir. Macam mana Allah wahyukan tu. Itu semua daripada Tuhan belaka. Nak dapatkan terbukanya basirah tu. Ni rumit. Ini kena masuk ilmu tasawuf. Kata dia ilmu tasawuf ni, bye-bye lah. Okey. Jadi untuk menghasilkan basirah macam mana? Manusia itu harus mengambilnya dari seorang ahli basirah. Kena ambil apa? Dengan mengambil talqin. Talqin ni mana apa? Kita talqin ni peringat. Maksud talqin yang ada salah pula. Talqin orang mati tu apa? Peringat orang nak mati. Kalau orang yang hidup tapi mati, hati hampir mati, maka dia pun diperingati dengan mengambil talqin. Kalimat syahadah. Yang kita nak talqin ni kalimat syahadah. Itulah bukan ada talqin benda lain pun. Kalimat tauhid, kalimat yang para nabi dan rasul bawa tu. Nak ambil daripada siapa? Daripada seorang wali mursyid. Wali mursyid ni yang mendapat petunjuk dari alam lahud. Orang ni berhubung dengan alam lahud. Orang ni dia dah sentiasa duduk di alam bermuraqabah, berintai-intai dengan Allah di alam lahud tu. Ini wali-wali macam ni. Dengan guru mursyid macam ni boleh dapat terbukanya pandangan mata hati anil basirah. Ni kisah dalam Al-Quran. Kalau kita nak panjang lah cerita dia. Saya pun tak nak panjang-panjang sangat bab ni. Nanti orang yang baru mengaji ni, aduh pening kepala ustaz mengaji macam ni. Tak apalah. Kita pening mengaji ilmu Tuhan, hak Tuhan. Kalau Tuhan nak bagi reti, sekejap je. Kan? Dia dalam banyak-banyak benda ni, kalau Tuhan nak bagi zauq tu, ada manusia bila dia cerita sikit ya, dia cepat sampai. Dia dapat zauqi tu. Zauqi ni dia tenggelam cepat dengan ilmu Tuhan ni. Sekejap dia dapat. Ada yang susah kena mengaji lama, ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun. Ada setengah wali-wali Allah tu orang tanya dia, Tuan, berapa lama Tuan kenal Tuhan? Bila Tuan kenal Tuhan? Baru ketika aku mencapai umur 70 tahun, baru aku kenal Tuhan. Tu. Nanti saya ajar doa dia macam mana seorang wali Allah tersebut. Dia baca doa tu. Dia kata dia berjumpa dengan Tuhan sebanyak 70 kali pertemuan dia dengan Tuhan. Doa dia untuk sebelum dia solat subuh, dia panggil ada satu solat, dia panggil solat fajar. Solat fajar ni dia awal sikit, dalam 20-15 minit sebelum masuk waktu subuh tu dia solat fajar tu, dia panggil solat fajar. Hak solat sunat subuh tu lepas azan, ni sebelum tu dia panggil solat fajar. Dia ada dalam kitab kisah dia, ada doa daripada sekali. Nanti senang-senang nanti saya tulis, saya bagi. Kata seorang syekh wali Allah tu, dengan membaca doa ni lah dia kata, aku dah bertemu dengan Tuhan sebanyak 70 kali tak silap saya gitu, dengan Allah, dengan Tuhan. Itu kata dia, dengan doa yang dia baca setiap kali solat fajar tu. Okey, baik. So, jadi saya rasa cukuplah untuk malam ni. Kita pun dah menghampiri jam 12 dah ni. Dah lewat dah. Jadi mudah-mudahan kita ada lagi 7. Mungkin esok insya-Allah saya boleh tamatkan Mabadi ni. Mudah-mudahan kita doakan. Jadi harap-harap dengan kuliah tasawuf pada malam ni lebih menjelaskan lagi ilmu pengetahuan kita, bagi kita lebih memahami lagi konsep-konsep ilmu tasawuf ni. Sebab maklumlah kita nak balik kepada Allah ni, jangan ada orang kata Islam ni mudah, tak ada susah mana. Jangan dengar ayat tu. Sebenarnya tak semudah yang kita jangka kan. Kalau kita mengaji tu, kita pening kepala. Tanyalah budak yang mengaji Azhar lah apa semua kan, nak boleh ke MA, Master, BA ke apa, setengah mati nak boleh. Mudah kat mana? Kan? Jadi tak ada semudah. Cuma pada orang yang baru-baru tu, tak usahlah kita tekan sangat. Cerita sefih dulu. Sikit-sikit bagi dia faham. Jadi budak tu ajar sikit-sikit. Janganlah kat anak kita, kamu ni kena mengaji macam ustaz ni, mengajar orang lain ni. Tak boleh. Saya beranggapan yang mengaji dalam grup ni, dah level lain dah peringkat lain dah. Dah ada kemampuan untuk berfikir dengan akal dan sebagainya. Tambah pula ada pegawai kerajaan, dah pencen ke, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu ke. Jadi, itulah yang kita harapkan mudah-mudahan. Kita doalah sama-sama mudah-mudahan kita dapat faedah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kat malam ni dulu, di sini dulu. Saya sudahi majlis, saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.